Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata bahwasanya Sufyan bin Waqi' telah bercerita kepada kami. Ia berkata bahwasanya Jumai' bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata bahwa seorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abi Halah, suami Khadijah, yang memiliki kunyah Abu Abdullah, dari keturunan Abi Halah, dari Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hind ibn Abi Halah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah putra daripada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah seorang yang pandai mendeskripsikan sifat dan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat berharap agar dia mendeskripsikan untukku sifat dan ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga aku jadikan sebagai pegangan. Maka Hindun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat berwibawa, sangat dihormati. Wajah beliau bercahaya sebagaimana cahaya rembulan saat purnama. Jika dibandingkan dengan orang yang tingginya sedang, maka beliau lebih tinggi darinya. Tetapi jika dibandingkan dengan orang yang jangkung, beliau berada di bawahnya. Artinya postur tubuh beliau tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kepala beliau besar dengan rambut yang sedikit bergelombang. Jika rambut beliau memungkinkan untuk dibelah dua ke belakang, beliau akan membelahnya. Namun jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak membelahnya. Rambutnya tidak melebihi daun telinganya apabila beliau menguraikannya. Warna kulit beliau putih kemerahan. Dahi beliau begitu lebar. Alis beliau tipis, panjang dan sempurna. Namun kedua alis tersebut tidak bersambung di tengah-tengahnya. Dan di antara kedua alisnya ada urat yang hanya terlihat jelas saat beliau marah. Hidung beliau panjang mancung, terpancar cahaya dari atasnya. Orang yang tidak memperhatikan beliau dengan detail akan mengatakan beliau memiliki hidung yang besar dari atas hingga bawah dengan ukuran yang sama, padahal tidak begitu. Beliau memiliki jenis hidung yang panjang, mancung, ujung hidungnya cenderung lancip, dan tengahnya sedikit meninggi, hidung yang baik dan ideal. Jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam lebat. Kedua pipi beliau datar, tidak menggembung. Bibir beliau lebar yang menandakan akan kefasihan beliau saat berbicara. Gigi beliau sallallahu alaihi wasallam renggang antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan keindahan pada gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada bulu rambut di antara dada hingga pusar beliau. Leher beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki tinggi yang ideal, seakan-akan berwarna perak yang jernih dengan perawakan yang bagus. Memiliki badan yang berisi, tidak gemuk dan tidak kurus kering. Dada dan perut beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada satu garis lurus. Dada beliau lebar berbidang. Persendian beliau lebar yang menandakan kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagian badan beliau yang tidak tertutupi pakaian atau rambut akan terlihat terang bercahaya. Antara pusar dengan lekukan atas dada terhubung dengan rambut yang halus seperti satu garis. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundak berbulu. Lengan beliau sallallahu alaihi wasallam panjang dan ideal, dengan telapak tangan yang lebar. Kulit telapak tangan serta telapak kaki yang tebal disertai jari tangan yang agak panjang dengan panjang yang ideal. Jika beliau mengangkat kakinya untuk berjalan, beliau angkat dengan kuat tanpa rasa malas. Dan saat beliau sallallahu alaihi wasallam menapakkan kakinya, beliau tapakkan dengan cepat. Dan ketika beliau berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Langkah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam lebar tanpa dipaksakan, seakan-akan beliau sedang jalan menurun.
Jika beliau menoleh ke belakang, beliau akan memutar seluruh badannya. Dan ini menunjukkan akan kewibawaan beliau dan perhatian beliau. Beliau biasa menjaga dan menundukkan pandangannya. Melihat ke bawah lebih sering dilakukan daripada melihat ke langit. Dan sebagian besar pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk tafakkur, bertadabbur serta memandang dengan penuh perhatian. Jika beliau berjalan di belakang para sahabatnya. Dan jika bertemu orang lain, beliau bersegera untuk memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Al-Hasan ibn Ali berkata, aku merahasiakan keterangan sifat-sifat Rasulullah ini daripada adikku Al-Husain dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tatkala aku menyampaikan hadis mengenai sifat Rasulullah ini kepada Al-Husain, ternyata beliau sudah mengetahuinya sebelum aku. Ternyata beliau pernah bertanya kepada Hindun tentang apa yang aku tanyakan. Bahkan Al-Husain juga pernah bertanya kepada ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan keluar rumah serta bentuk fisik beliau. Sang ayah Ali bin Abi Thalib menceritakan semuanya tanpa luput satu hal apapun. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bercerita, aku bertanya kepada ayahku mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam rumahnya. Ayahku menjawab, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai dan masuk ke rumah, beliau membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian kedua untuk keluarga beliau, dan satu bagian yang ketiga untuk diri beliau sendiri. Bagian untuk diri beliau, beliau bagi menjadi 2 bagian lagi. Bagian untuk diri beliau dan bagian yang lain untuk umat beliau. Bagian untuk umat beliau gunakan bersama pembesar sahabatnya demi maslahat orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya. Di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersama umat adalah mendahulukan dan memperhatikan tokoh-tokoh mulia atas izin beliau agar mereka menyampaikan permasalahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklasifikasikan orang-orang yang datang kepada beliau berdasarkan peringkat dan martabat mereka dalam agama. Di antara mereka ada yang mempunyai 1 keperluan, ada yang 2 keperluan, ada pula yang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka dan menyibukkan diri untuk melayani mereka pada sesuatu yang baik bagi mereka dan umat. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan membimbing mereka untuk melakukan hal yang membawa kebaikan kepada diri mereka sendiri dan seluruh umat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan apa yang terbaik untuk mereka. Rasul berpesan, kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan juga kepadaku keperluan hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya sendiri kepadaku. Sebab barang siapa yang menyampaikan keperluan orang lain yang tidak mampu menyampaikannya kepada seorang pemimpin, maka sungguh Allah akan teguhkan kakinya pada hari kiamat. Hal-hal yang diceritakan kepada Rasulullah hanya yang bermanfaat saja. Baginda tidak menerima kecuali hal yang demikian. Para pembesar sahabat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa berbagai persoalan dan permasalahan. Mereka tidak pulang kecuali selepas mendapatkan bekalan ilmu dan akhlak, dan mereka keluar sebagai penyeru dan pembawa petunjuk kepada kebaikan. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib beliau melanjutkan ucapannya. Lalu aku bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Ayahku Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan dan menjaga lisan beliau kecuali pada hal-hal yang menjadi urusannya dan yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajut hati mereka
agar senantiasa mendekat dan senang dan tidak menjadikan mereka berpaling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan tokoh dan orang yang mulia pada setiap kaum serta menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaum tersebut. Rasulullah selalu berhati-hati dari tipu daya manusia. Beliau juga senantiasa menjaga diri dari keburukan manusia tanpa menyembunyikan wajah ceria dan akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaan para sahabat dan bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan yang baik dan mengokohkannya. Dan beliau mencela perbuatan yang buruk serta melemahkannya. Beliau selalu memilih titik tengah dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah hilang perhatian sehingga membuat para sahabatnya menjadi lalai dan berpaling. Pada setiap situasi, beliau selalu memiliki kesiapan untuk menghadapinya dengan bijak dan tepat. Baginda tidak mengurangi hak yang benar atau melampaui batasnya. Orang yang mendampingi beliau adalah manusia-manusia terbaik. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Orang yang paling agung kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mempunyai kebaikan serta semangat untuk menolong dan membantu kepada sesama. Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib melanjutkan ucapan beliau. Aku bertanya pula mengenai cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahku Ali bin Abi Talib menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bangun berdiri dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Apabila beliau menghampiri suatu kaum yang sedang duduk, baginda akan duduk di tempat kosong dalam majlis itu. Baginda memerintahkan supaya umatnya melakukan perkara yang sama apabila menghadiri majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada setiap orang yang duduk bersamanya. Beliau menjadikan setiap orang yang duduk di majlis itu merasakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi beliau daripada dirinya sendiri. Siapapun yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berbincang mengenai suatu keperluan, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu menyelesaikan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Siapapun yang memohon sesuatu kepada Rasulullah tidak akan ditolak selagi beliau mampu memenuhinya, ataupun jika tidak mampu, beliau akan menyatakan dengan kata-kata yang baik, lembut dan membahagiakan orang itu. Keluasan dan keluasan serta perangai mulia beliau mampu merangkul seluruh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana ayah bagi mereka, dan mereka memiliki hak yang sama di sisi beliau. Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang dipenuhi dengan ilmu, kebijaksanaan, sifat malu, amanah, sabar. Tidak ada suara keras di dalamnya. Tidak ada kehormatan yang dinodai. Tidak ada keburukan yang disebarkan. Mereka semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan beliau. Yang unggul dari mereka di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul karena ketakwaan. Mereka saling menghormati, penuh ketakwaan dan saling merendah hati. Mereka menghormati orang yang tua, menyayangi yang muda, mendahulukan yang memiliki hajat dan menjaga hak orang yang baru di kalangan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, sebagaimana kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan daripada syama'il, sifat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita dan menjadi teladan yang terbaik untuk kita sekalian ya rabbal alamin. Wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa yadal quwwatal matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.